Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu lagi kita pada kali ini bersama USA Ustaz Syaiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 bahagian akidah, pelajaran 11, dan pada kali ini kita akan masuk kepada unit 2. Bawah tajuk Allah Maha Kaya, Pengurnia Rezeki, yang mana unit 2 ini membicarakan tentang Ar-Razzaq, iaitu Allah Maha Pengurnia Rezeki. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebagaimana biasa, kita kena tahu dulu apa yang kita nak belajar ni. Mempelajari maksud dan bukti Allah Ar-Razzaq. Itu dua perkara. Maksud dan bukti Allah itu Ar-Razzaq melalui firman-firman Allah. Terusnya jawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, terus maksud Ar-Razzaq dari sudut bahasa amat memberi banyak rezeki. Okey, di sini kalau kita temui perkataan razaqa, itu rezeki. Razaqa tu dia merupakan kata kerja bagi razzaq. Kalau ditambah sabdu pada perkataan Razzaq ni, ada sabdu lain ni maksudnya, maka ia akan dikira sebagai suatu perkataan di dalam sirah mubalaghah. Maknanya, ia menunjukkan suatu perbuatan itu tersangat banyak atau berlebih-lebih. Kerana itu diterjemah di sini, Allah amat memberi banyak rezeki. Okey. Dari sudut istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha memberi rezeki. Bagi rezeki itu macam mana? Dia yang menjadikan rezeki dan memurniakan kepada seluruh makhluk. Kita tak boleh nak cakap kita bagi rezeki pada orang lain. Kita pun Allah bagi. Cuma kita kongsi apa yang Allah berikan itu kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita ataupun Allah berikan keberkatan dalam apa yang berbaki yang ada bersama-sama dengan kita. Kita jangan jadi orang yang kedekut. Kerana orang yang kedekut ini didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pemurah pun didoa, orang kedekut pun didoa. Iaitu doa ini merupakan doa yang diaminkan oleh para malaikat. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berbelanja atau orang yang bersedekah itu ada ganti. Kalau Rasulullah doa takat tu sahaja, boleh tahanlah. Kita pun, kalau kita tak buat pun, tak masuk sahaja, tak ada masalah. Malaikat pun amin. Bila kata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berbelanja, orang yang menginfakkan hartanya itu, ganti harta dia. Gantikan dengan apa sahaja, dengan benda-benda yang lain. Malaikat kata amin. Oh, perkenankanlah ya Allah. Tapi, Rasulullah berdoa dengan doa, sambung lagi. Wa'ti mumsikan talafa, dan jadikanlah kepada orang yang kedekut itu rosak hartanya. Orang yang kedekut tiba-tiba dia sakit, habis duit dia belanja pergi klinik, pergi hospital. Tiba-tiba kereta dia rosak, maka habis duit dia buat beki kereta. Tiba-tiba anak dia pula sakit, macam-macam perkara. Allah SWT akan menghancurkan harta yang diberikan kerana sifat kedekut yang ada pada diri seseorang itu. Terus, dalil Allah Ar-Razzaq. Bukan kita cakap kosong. Kita petik daripada Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang amat memberi rezeki. Maha pemberi rezeki. Lagi kuat, kukuh kekuasaannya. Al-quwwatil matin, kuat dan kukuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah jatuh, tak bertukar lagi kerajaan lain. Kita ni tetap berada, seluruh manusia, seluruh alam ini tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam sejarah dunianya, semua kuasa-kuasa besar yang pernah wujud di atas muka dunia ini telah pun jatuh, telah pun berganti dengan kuasa-kuasa yang lain. Itulah kuasa yang hanya dinisbahkan Allah bagi kejap-kejap je pada makhluk ini.
Tengok rezeki. Rezeki ni dia ada dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Dalaman. Rezeki zahir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, mungkin udara yang kita guna untuk bernafas. Yang itu, walaupun kita tak nampak udara tu, kita kategorikan dia sebagai suatu benda yang zahir. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT pada kita. Ada rezeki yang berbentuk batin. Iaitu lebih kepada berbentuk makna. Iaitu ilmu, ilham, ketenangan, keamanan, keselamatan. Kita aman, kita rasa tenang. Itu merupakan rezeki walaupun harta kita tak banyak. Orang miskin contohnya, harta tak ada. Tapi bila dia balik ke rumah dia baring terus lena. Allah nikmatnya tidur. Orang kaya, walaupun kita nampak harta dia banyak, rumah dia besar, kereta dia besar, akan tetapi mereka itu kadang-kala bila nak lelapkan mata, tak dapat, tak lena tidur, dengan berbagai masalah. Jadi, ini termasuk dalam yang Allah tak bagi rezeki pada dia. Mungkin Allah nak bagi nampak harta yang banyak, tapi Allah tidak bagi ketenangan dalam hidupnya. Kemudian, dari sudut prisma ilmu, walaupun Nabi Sulaiman dikurniakan kekayaan melimpah ruah, baginda tetap bersyukur dan berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ya Allah, inilah kurnia Tuhanku. Ada kalau kita nak sambung, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk Allah uji aku sama ada aku ini syukur atau aku ini kufur. Jadi kita pun kalau orang puji kita, apa jawapan dia? Hadza min fadli Rabbi. Itu jawapan kita. Dia biasanya orang puji, terima kasih. Kita jawab macam tu. Ada tukar. Bila orang puji kita, kita kata hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurnia Tuhanku kepadaku. Baik. Terus, bukti Allah bersifat Ar-Razzaq. Pertama, Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Tengok, semua makhluk diberi rezeki oleh Allah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiadalah dari makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Sampai kepada binatang-binatang yang merangkak-rangkak tu pun Allah yang bagi rezeki. Ulat yang ada dalam batu tu pun Allah yang bagi rezeki. Usahakan kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terus Allah berkuasa melapang dan menyempitkan rezeki hamba-Nya. Ini kita perlu berdoa agar Allah lapangkan rezeki kita. Firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Okey. Allah lah yang memewahkan, yabsutu, buka luas rezeki, liman yasha', kepada orang yang dikehendakinya, min ibadihi, dari kalangan hamba-Nya, wa yaqdiru lah, dan Allah kadar-kadarkannya. Mana Allah sempitkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Allah berjanji menambah rezeki hamba-Nya yang bersyukur. Jadi firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi sesungguhnya, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat pada kamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kata Allah, Allah ugut kita, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah keras. Jadi ingat, kita tidak ada pilihan lain melainkan kita perlu bersyukur kepada Allah dan kita dapat limpahan rezeki tambahan daripada Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita kufur kepada Allah, kita akan dihumbankan ke dalam neraka Allah. Dan neraka itu merupakan tempat siksaan yang sangat pedih di hari akhirat kelak. Soalan kebat. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Berdasarkan peribahasa di atas, bagaimana anda menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencari rezeki? Ini jelas dah soalan dia, bagaimana?
Bagaimana anda menjadi seorang yang proaktif dan tekun dalam usaha mencharity? Bagaimana jadi orang yang tekun cari rezeki? Tengok jawapan dia. Saya akan merancang dengan baik untuk mendapatkan rezeki. Kita buat perancangan. Kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang nipis tidak datang melayang. Okey, kesannya saya akan berpuas hati dengan apa jua hasil yang diperolehi. Kita dah rancang, kita dah berusaha. Kemudian kita tawakallah kepada Allah. Apa sahaja rezeki yang kita dapat, itu merupakan hasil yang Allah nak bagi pada kita. Kita berpuas hati. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah agar mendapat ketenangan hidup. Agar kita dapat ketenangan dalam kehidupan kita. Ustaz baca sekali lagi. Saya akan merancang dengan baik untuk mendapatkan rezeki kerana yang bulat tidak datang bergolek dan yang nipis tidak datang melayang. Kesannya saya akan berpuas hati dengan apa jua hasil yang diperolehi. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah agar dapat ketenangan, agar mendapat ketenangan hidup. Jadi, tengok pattern jawapan yang Ustaz berikan. Ustaz cuba konsisten dengan kerana, kesannya, kesimpulan yang kita hendaklah agar. Ustaz cuba konsisten dengan pattern jawapan sebegini supaya pemikiran kamu tidak celaru untuk memikirkan soalan kebat. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi, terus kita lihat sebelum kita sudahi sabda, Sayyidina Umar menyatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ini satu nilai tambah dalam hidup kita. Maksudnya, lau tawakkaltum, kalau kamu bertawakal, ala Allah, kalau tawakal tu memang kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum, kamu akan diberi rezeki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Taghdu khimasan, burung itu keluar pagi daripada sarang dia. Khimasan, lapar dia keluar. Dia tak makan banyak jam. Dia tak makan dari jam 7 sampai 7 pagi. Pukul 6 pagi. Iaitu dah 12 jam. 11 jam, 12 jam dia tak makan. Dia keluar dengan perut yang lapar. Wa taruhu bitanan. Dan bila dia balik semula ke sarang dia, dia berada dalam keadaan kenyang. Sedangkan dia perlu mencari rezekinya itu dari pohon ke pohon dia pergi. Begitulah lambang tawakal. Tapi kita tidaklah disuruh agar tidak membuat simpanan untuk perancangan kehidupan kita. Ini cuma perumpamaan. Jika kita berserah diri kepada Allah SWT, Allah SWT akan menjaga makan minum kita dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Penutup, sebagaimana biasa, jawab soalan di bahagian deskripsi. Ada soalan walaupun tak banyak dalam tajuk akidah ini. Like, share dan subscribe video. Mudah-mudahan kamu dapat pahala kerana berkongsi benda yang baik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.